Jangan ada sebarang usaha melindungi mana-mana pihak termasuk orang kenamaan yang terbabit dengan penyelewengan isu kartel daging haram. Perkara itu disuarakan pergerakan pemuda UMNO yang mendesak pihak berkuasa menjalankan siasatan secara telus bagi mengembalikan keyakinan umat Islam terhadap keabsahan status halal daging import. Sebuah gudang di Senai, Johor yang dijadikan sebagai lokasi aktiviti pemalsuan perlabelan logo halal. Syarikat tersebut dikatakan menyeludup daging sejuk beku yang diragui status halalnya ke negara ini sebelum membungkus daging-daging tersebut menggunakan logo halal yang disyaki palsu. Sekarang ni tengah panas isu daging yang dikatakan haram buka label menjadi daging halal. Dari sebenarnya aktiviti ini telah dilaksanakan sepanjang 40 tahun. Suasana dalam gudang katil ini busuk, kotor dan amat tidak sesuai untuk dijadikan tempat pemrosesan makanan. Assalamualaikum, nama saya Nur Fadilah binti Rozali. Saya dari kelas DP 4D. Apa itu daging kautur? Daging kautur ialah daging yang diimport masuk ke dalam Malaysia secara seluruh dari China, Ukraine, Brazil, Argentina. Daging tersebut telah diubah bungkusannya dengan menambahkan logo halal serta menjualnya ke pasaran Malaysia. Pada 2 Disember 2020, Senai, Johor telah tular satu isu berkaitan daging kautur import yang dibawa masuk ke dalam negara Malaysia. Modus operandi yang telah didapati adalah daging yang diseludup tersebut telah dibungkus semula dengan menggunakan logo halal dan menjualnya ke pasaran seluruh Malaysia. Nama saya Muhammad Ishraf Aish bin Abdul Rahman dari DPH 4A berkaitan dengan hasil kajian isu katil daging yang berlaku pada akhir tahun 2020, yang mana pada hasil kajian ini mendapati pemegang permit import yang terbukti bersekongkol dengan katil daging import haram akan dikenakan tindakan tegas termasuk digantung lesen perniagaan. Katanya siasatan berhubung katil daging import haram itu termasuk sekiranya terdapat pemegang AP dan penjawat awam terlibat dijalankan oleh pihak berwajib. Berikutan pendedahan tentang katil daging import tersebut, Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM Johor telah membuka satu kertas siasatan berhubung isu penyeludupan daging import atau katil daging import. Menurut sumber SPRM, siasatan akan dijalankan di bawah Seksyen 16 dan Seksyen 18 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Nama saya Muhammad Farid Daniel dari kelas DPH 4C. Perenggan 8 Perihal Perintah Dagangan, Perakuan dan Penandaan Halal 2011. Pertama, memperakui bahawa mana-mana makanan, barang-barang atau penghematan berhubung dengan makanan atau barang itu adalah halal. Seterusnya, membekalkan atau menawarkan apa-apa makanan, barang-barang atau perkhidmatan yang berhubung dengan makanan atau barang-barang melalui akta yang telah ditetapkan hanya memperuntukkan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan Majlis Agama Islam bagi negeri-negeri MAIN masing-masing. Seterusnya, kedua-dua dilantik menjadi berdibawa untuk memperaku makanan, barangan atau perkhidmatan yang berhubung dengan makanan atau barang adalah halal. Orang yang menyalahi perintah tersebut adalah melakukan satu kesalahan. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM100,000 atau dipenjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya bagi individu. Kedua, penalti denda sehingga RM250,000 bagi pertubuhan perbadanan. Nama saya Nur Alia Atika binti Syamuddin dari kelas DP 4A. Seksyen 5 Akta Binatang 1953. Berlanjutan isu katil daging tersebut, kes ini juga melibatkan kesalahan di bawah Seksyen 5 Akta Binatang 1953. Menteri boleh membuat perintah iaitu menyatakan negara atau bahagian mana-mana negara dari mana-mana haiwan dan burung tertentu boleh diimport sama ada dengan sekatan atau tanpa sekatan. Yang kedua, melarang sama ada secara mutlak atau bersyarat pengimportan dari mana-mana negara tertentu atau bahagian tertentu negara daripada mana-mana bangkai, air mani, makanan ternakan, sampah, tahi atau apa-apa hasil haiwan atau burung ataupun apa-apa bahan yang mungkin membawa atau menyebabkan penyakit. Mana-mana orang yang melanggar mana-mana perintah yang dibuat di bawah perenggan Sub 1B boleh didenda RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh 2 tahun. Seksyen 5 tersebut, Perenggan 3 Perintah Binatang Pengimportan 1962 menetapkan
pengiputan ke dalam persekutuan dari mana-mana negara kecuali di bawah kebenaran bertulis yang dikeluarkan mengikut Ordinan Haiwan 1953. Perkara-perkara berikut adalah dilarang kerana bangkai haiwan atau burung atau mana-mana bahagiannya termasuk daging, beku, sejuk, kering, dehidrasi, masin, jeruk atau salai, tepung daging, tepung tulang dan makanan tanduk dan apa-apa produk lain dari haiwan atau burung. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Farswa binti Marzuki dari kelas DIPEH 4A. Terdapat 6 peranan undang-undang bagi mengatasi isu seperti daging katil daripada berulang lagi. Yang pertama ialah mempromosi Badan Pensijilan dan Logo Halal luar negara yang diiktiraf JAKIM. Kedua, perbincangan dengan pengimport dan pengedar daging serta produk daging yang turut membabitkan penyertaan KPD NHEP, Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAKIS) serta Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM, iaitu mensyaratkan pemegang SPHM mendapatkan bekalan daging dari pengimport atau pengedar yang telah dipersijilkan halal di bawah skim logistik pergudangan. Seterusnya, promosi Badan Pensijilan dan Logo Halal luar negara yang diiktiraf JAKIM serta meningkatkan pemantauan dan pemeriksaan ke atas premis pengimport daging, pemegang sijil pengesahan halal Malaysia SPHM serta rumah penyembelihan. Berharap agar pihak yang bertanggungjawab dalam menangani perkara ini dapat menyelesaikan masalah isu kartel daging pada akhir tahun 2020, dapat menyelesaikannya secara jujur, cekap dan amanah supaya isu bersokongkol dengan pihak yang tidak bertanggungjawab dan masalah penipuan pelebelan daging katil tidak berulang. Hal ini supaya memudahkan pengguna Muslim untuk membeli makanan yang dijamin halal dan bersih. Akhir kata, apa yang penting, isu bukan suatu pembongkaran tetapi perjuangan terhadap umat Islam di Malaysia. Ia bukan sebuah kisah yang sengaja mahu disensasikan, tetapi adalah satu permulaan bagi memastikan masyarakat terus dididik menghindari perbuatan jenayah dan salah guna kuasa yang akhirnya boleh membawa kepada kehancuran negara.